Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid prasekolah Sekolah Kebangsaan Pekan 1. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana kita bertemu lagi pada kelas yang ke-6. Minggu yang ke-6 sudah. Jadi banyak sudah murid-murid semua belajar. Kita sambung pembelajaran kita. Baiklah, sebelum kita mula, mari kita membaca doa belajar. Tadah tangan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, alhamdulillah. Hari ini kita akan sambung pembelajaran tentang huruf. Sebelum ni kita sudah belajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dot. Wah, banyak sudah kita belajar. 15 huruf sudah kita belajar. Sekarang kita sambung pembelajaran kita huruf yang seterusnya. Murid-murid semua boleh tengok. Huruf yang kita akan belajar seterusnya adalah huruf to. Okey, huruf to. Okey, huruf to ini dia ada buncit sikit di bawah dia dan ada tiang di atas. Ini adalah huruf to. Huruf yang seterusnya adalah huruf zo. Sama macam huruf to, tetapi dia ada titik di atas ini. Okey. Kemudian huruf yang ketiga adalah huruf ain. Huruf ain macam orang yang sedang nganga ni. Orang yang sedang nganga menguap kan? Nampak mulut dia terbuka luas. Ini huruf ain. Huruf ghain. Huruf yang keempat huruf ghain. Huruf ghain sama macam huruf ain tetapi ada titik di atas. Okey? Jadi huruf yang pertama kita belajar hari ini adalah huruf to. Huruf kedua adalah huruf zo. Huruf ketiga huruf ain dan huruf keempat huruf ghain. Okey. To, zo, ain dan ghain. Baik, itu adalah 4 huruf. Mari kita menulis huruf-huruf yang kita baru belajar hari ini. Macam mana cara menulis huruf-huruf ini, murid-murid? Mari tengok macam mana Ustaz buat. Pertama sekali kita akan buat di bahagian bawah dulu. Untuk huruf to, kita akan pusing ikut bentuk dia. Seperti ini. Dia buncit. Kemudian dari atas kita turun ke bawah buat satu garisan menegak. Selesailah huruf to. Okey. Sampailah ke hujung. Okey. Ini adalah huruf to. Kemudian huruf zo. Huruf zo pun sama juga. Kita pusing. Okey. Selesai. Tarik dia ke bawah. Okey. Kemudian selesailah huruf zo. Kita tarik ke bawah dan kita tekan titik. Okey, murid-murid. Seterusnya huruf ain. Huruf ain kita mula daripada atas. Tak pusing dia melengkung satu macam nombor 3 terbalik. Nombor 3. Nombor 3 terbalik. Okey, selesai. Huruf ghain. Huruf ghain. Kita pusing juga sama. Kita buat dulu dia punya bentuk huruf. Baru kita letak titiknya. Inilah huruf ghain. Jadi, murid-murid semua perlu membuat huruf-huruf ini dengan cantik-cantik supaya apa? Murid-murid semua dapat markah yang terbaik. Baiklah. Jadi, kita sudah selesai belajar huruf. Mari kita belajar topik yang baru berkaitan dengan
Berkaitan dengan wuduk. Murid-murid boleh tengok. Wuduk ini ada 6 rukun. Ada 6 perkara yang paling penting yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah mencuci muka. Yang ketiga adalah mencuci tangan hingga ke siku. Yang keempat, menyapu sedikit kepala. Bagi kena rambut tu. Yang kelima, membasuh kaki hingga ke buku lali yang timbul tu. Dan yang keenam adalah tertib. Kalau kita ikut turutan, maka dapat tertib. Jadi ustaz cuci telinga, cuci hidung, cuci mulut, itu semuanya sunat. Tapi ustaz akan ajarkan macam mana langkah-langkah melakukan wuduk yang sempurna. Mula-mula kita belajar dulu macam mana cara niat berwuduk. Okey, boleh ikut ustaz. Kalau ini ayat dia panjang sedikit, jadi boleh ikut ustaz. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Okey, sekali lagi. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Maksudnya apa? Sahaja aku mengambil air wuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, bagus. Sekarang ini, kita akan tengok gerakan wuduk. Yang pertama, selepas kita mau mulakan, belum niat lagi. Tadi kita belajar niat macam mana. Sekarang ni kita mula macam mana cara mau ambil wuduk ni ustaz. Mula-mula sekali kita baca bismillah dulu. Sunat dapat pahala baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita pun basuh telapak tangan. Basuh telapak tangan dulu. Begini. Basuh tapak tangan kiri dan kanan. Mula-mula dengan tangan kanan. Barulah tangan kiri. Kemudian, yang kedua adalah berkumur-kumur. Tadah air dekat paip. Kemudian, masukkan air dalam mulut. Dan buang ke tepi. Itu namanya berkumur-kumur. Seperti tengok dalam gambar ini. Yang ketiga adalah, kamu boleh tengok gambar kartun tu, membasuh hidung. Tapi jangan basuh beginilah. Sama juga ambil air dan masukkan ni dua jari ke dalam hidung dan cuci di keliling hidung itu dan lubang hidung. Barulah masukkan air. Masukkan air dulu, cuci. Begitu. Itu lebih sesuai. Ini dia tunjuk contoh kartun sajalah. Okey, yang keempat, kita membasuh muka. Semasa membasuh muka ini, kita perlu niat yang ustaz ajar tadi. Niat di mana ustaz? Niat dalam hati. Sahaja aku mengambil air wuduk kerana Allah Ta'ala. Masa cuci muka. Cuci muka sahaja aku mengambil air wuduk kerana Allah Ta'ala. Tapi jangan bercakap. Nanti masuk air. Niatnya dalam hati sahaja. Sahaja aku wuduk kerana Allah Ta'ala. Ni contoh ustaz niat dalam hati lah. Cuci muka. Cuci muka daripada atas, pusing ke tepi, turun, pergi ke tengah, turun ke bawah, sampai ke dagu. Okey. Yang seterusnya, yang kelima adalah membasuh tangan. Membasuh tangan hingga ke siku. Tangan kanan dulu. Kemudian tangan kiri. Okey. Kemudian, tangan kiri sudah. Membasuh kepala. Cuci kepala. Buka sikit. Songkok ataupun tudung. Sapu di bahagian kepala. Ambil air. Sapu di bahagian kepala. Okey. Kemudian, yang seterusnya. Selesai kita cuci kepala, kita cuci telinga. Okey, buat macam ustaz ni. Buat macam pistol. Masuk dalam telinga sebelah. Jari ibu ini letak di belakang telinga. Nampak kah? Nampak? Macam mana ustaz buat? Okey.
Masuk pistol, jari letak dekat belakang. Kemudian kita sapukan dia. Sapukan. Pusing, sapu. 1, 2, 3. Okey, itu cara membasuh telinga. Selesai membasuh telinga, kita akan membasuh kaki. Cara basuh kaki macam biasalah. Pastikan ni, kalau jari kaki ni kita sapu di celah-celah jari ni supaya air masuk ke dalam celah-celah jari ini dan bahagian kuku supaya wuduk kita sah dan diterima oleh Allah. Dan yang seterusnya kaki kiri, seterusnya akhirnya bila sudah selesai basuh kaki kiri, maka kita akan dapat satu rukun yang penting iaitu tertib, ikut turutan. Mesti kena ikut turutan. Tidak boleh dulu basuh kaki, baru basuh muka. Mesti bermula daripada langkah-langkah yang Ustaz ajarkan. Okey? Bermulanya daripada baca bismillah, cuci tapak tangan, kumur-kumur, cuci hidung, kemudian barulah basuh muka dengan niat. Sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Kemudian cuci tangan kanan hingga ke siku, tangan kiri hingga ke siku, basuh kepala, basuh telinga dan basuh kaki, barulah dapat tertib. Okey? Itu berkaitan dengan wuduk. Jadi, murid-murid semua mesti sudah kena belajar sembahyang. Okey? Ikut ibu bapa kamu sembahyang, minta ajar ibu bapa kamu sembahyang dan cuba lakukan wuduk di rumah masing-masing. Praktikkan wuduk, minta bantuan ibu dan bapa, cara mengambil wuduk yang sempurna supaya dapat menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Baiklah, topik kita yang ketiga, kita sudah pernah belajar ni, cumanya kita mau sambung pembelajaran kita berkaitan dengan rukun iman. Rukun iman ada 6, sama macam rukun wuduk tadi ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Iman kepada Allah. Okey, iman kepada Allah. Yang kedua pula, iman kepada malaikat. Malaikat ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Malaikat ni ada banyak sangat, tidak terkira, lagi banyak daripada jumlah manusia. Tetapi yang wajib kita ketahui nama-namanya dan tugasnya adalah 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Nanti sudah kelas online, sudah selesai, kita pergi sekolah minggu depan, Ustaz akan ajarkan 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang seterusnya, yang ketiga adalah iman kepada kitab. Beriman kepada kitab. Kitab-kitab ni apa? Kitab-kitab ni buku. Okey, buku apa Ustaz yang kita perlu beriman ni? Yang perlu kita percaya? Yang perlu kita percaya adalah kitab, ada 4 kitab yang wajib kita tahu. Yang pertama, kitab Taurat. Okey. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang keempat, kitab Al-Quran. Yang kita selalu jumpa, kitab Al-Quran. Kita mesti percaya adanya kitab dan percaya apa yang dituliskan dalam kitab-kitab tersebut. Okey, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu. Jadi kena rajin-rajin murid-murid semua belajar huruf tadi, dapat membaca dan kita boleh buka Al-Quran, kita boleh baca Al-Quran. Okey, rukun yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Kita kena beriman, kita kena percaya kepada Rasul kita. Rasul kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nama Nabi kita. Ada berapa Ustaz Rasul yang wajib kita ketahui? Ada 25 Rasul yang wajib diketahui. Nanti Ustaz akan ajarkan lagu nama-nama Nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, dan seterusnya sampai habis. Jadi, senang kita mau ingat 25 nama-nama Nabi. Okey. 25 nama Nabi sudah selesai. Kita masuk rukun yang kelima. Rukun yang kelima adalah beriman kepada hari akhir ataupun hari kiamat. Apa ni hari kiamat Ustaz? Hari kiamat ni adalah hari pengakhiran.
hari di mana bumi ini sudah tidak ada, dimusnahkan, berakhirnya kehidupan di dunia. Jadi, hari akhirat ini hari yang selama-lamanya, hari yang kekal abadi, iaitu hari akhirat. Okey, hari akhirat ini di mana hari manusia akan ditempatkan di syurga ataupun di neraka. Jadi kita kena percaya bahawa kita hidup di dunia ini sekejap saja. Tidak lama. Tetapi hidup di hari akhirat adalah selama-lamanya. Jadi kita kena berbuat baik, kena tolong ibu bapa, kena jadi anak yang soleh, rajin belajar. Maka bila kita dapat pahala, Allah akan memasukkan kita ke dalam syurga yang selama-lamanya hidup dengan keseronokan. Siapa yang memasuk neraka, dia akan derhaka dekat ibu dia. Dia akan lawan kata ibu bapa dia. Dia akan malas untuk buat kerja sekolah. Sebab apa? Dia suka memasuk neraka yang panas sangat. Terbakar habis kulit-kulit dia. Jadi murid-murid, kita kena percaya pada hari akhirat di mana bumi ini akan musnah dan kita akan kembali kepada Allah untuk menerima pembalasan amal kita, baik atau buruk. Allah akan berikan syurga dan neraka untuk amal yang kita lakukan. Itulah hari akhirat, syurga dan neraka. Jadi, itulah rukun iman yang kelima. Seterusnya yang terakhir adalah rukun iman yang keenam. Apa ni Ustaz? Beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini adalah ketentuan ataupun takdir. Okey? Sekiranya ada apa-apa yang berlaku, kamu main basikal, tiba-tiba terjatuh, luka, itu semuanya sudah menjadi takdir. Kita sudah berusaha pakai helmet, pakai sarung lutut, tetapi masih lagi jatuh dan luka. Itu adalah ketentuan takdir. Allah sudah takdirkan kamu terjatuh. Tetapi apa kita buat? Kita letak ubat, usaha untuk baik. Kita sudah mendapat ketentuan. Kita kena redha. Kalau sudah sakit, jangan kita salahkan benda lain. Salah lah ini, batu ni di sini, lubang lah di sini. Kita redha dan mengucapkan Alhamdulillah kerana Allah telah menggugurkan dosa kita disebabkan kesakitan yang kita dapat. Itulah menjadi orang Islam yang baik. Kita kena redha. Apa saja yang berlaku, kita kena usaha, dan selepas itu yang sudah berlaku, yang telah terjadi, kita kena redha, itu berserah kepada Allah. Terima dengan hati yang terbuka. Contohnya tidak dapat sekolah lah ustaz, tak dapat jumpa ustaz, tak dapat jumpa cikgu-cikgu. Kita kena redha dengan takdir, qada dan qadar. Sebab kita percaya kepada takdir yang telah Allah tentukan. Itulah namanya beriman kepada qada dan qadar. Baiklah. Alhamdulillah, panjang lebar pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada murid-murid yang masih lagi meneruskan menonton video bersama-sama dengan Ustaz tentang pelajaran kita pada minggu ini. Tak sabar sangat Ustaz mau berjumpa dengan murid-murid semua pada minggu hadapan apabila sudah buka sekolah nanti. Diharap murid-murid semua sudah bersedia dengan baju sekolah, dengan semangat, dengan pensel, pen pemadam, box pensel, beg, kasut dan semuanya supaya kita dapat belajar dengan lebih semangat dan menjadi seorang Muslim yang kemas dan baik. Jadi insya-Allah itu saja pembelajaran kita. Jangan lupa buat tugasan yang akan Ustaz berikan dalam link yang Ustaz berikan nanti dalam grup kelas dan hantar kepada Ustaz pada waktu yang ditetapkan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.